Ya, persediaan kita menghadapi pilihan raya yang ke-13 ni sudah lama kita buat. Malah 2 tahun lepas kita telah pun mewujudkan jentera pilihan raya. Bukan saja di kawasan saya, di Kutatan, tapi seluruh Sabah. Khususnya Parti UMNO di Sabah. Telah pun membuat persiapan sejak awal lagi. Kita mewujudkan jentera pilihan raya di peringkat bahagian atau parlimen dan juga di peringkat peti undi. Tahun lepas kita bergerak di peti-peti undi, memberi penerangan di setiap peti undi yang ada tu. Dan pada tahun ini, awal tahun ini kita telah pun bergerak semula, meneruskan gerakan tersebut. Dan saya fikir kita sudah bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum yang ke-13 ini. Sebab kita anggap pembubaran diadakan tahun lepas. Dan kita pun berhabis-habisan bersiap sedia sejak tahun lepas lagi. Jadi ditunda sehingga tahun ini. Memanglah kita telah pun berkali-kali menggerakkan jentera pilihan raya kita. Bagi kita di Sabah, saya fikir langsung kita tidak boleh terima dakwaan seperti tersebut. Sebab kita berkali-kali sudah menghadapi pilihan raya. Yang terakhir 2008 ya. Kita mendapat 24 kursi parlimen. 59 kursi Dewan Undangan Negeri. Seakan-akan 100% ya. Cuma 1 kursi parlimen, 1 kursi Dewan Undangan Negeri kita kalah. Itu pun di Bandar Raya Kota Kinabalu dan 1 di Bandar Seri Tanjung di Tawau. Jadi pada kali ini saya berpendapat kita dapat pertahankan yang kita telah menangi pada tahun 2008 itu. Malah kita juga bekerja keras untuk mendapatkan keseluruhannya di Sabah ini 25 dan 60 kursi Dewan Undangan Negeri. Jadi dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh parti pembangkang itu kebanyakannya tidak dapat menembusi pemikiran orang-orang di Sabah. Sebab isu-isu yang dibawa dari negeri-negeri lain itu agak jauh berlainan daripada yang ada di Sabah. Sabah kita banyak menumpukan kepada pembangunan. Ya, kita banyak menumpukan perhatian kepada membela rakyat, bantu rakyat khusus di luar bandar. Mereka lebih tertarik kepada janji-janji untuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan raya, air, elektrik ya. Jadi bila kerajaan Barisan Nasional menepati janji-janji ini, mereka lebih tertarik dengan kita, kerajaan Barisan Nasional. Sebab bila kita berjanji ditepati di depan mata mereka, bukan satu janji kosong. Jadi di Sabah ni, walaupun kita agak berjauhan daripada negeri-negeri di Semenanjung, orang-orang ini pun boleh berfikir, bijak berfikir, sebab kita pun pernah mengalami beberapa kerjaan. Kalau kerjaan tidak baik, mereka pun tahu kerjaan yang tidak baik. Kalau kerjaan yang baik, mereka pun paham, tahu kerjaan yang baik.
Jadi itulah yang ada di Sabah. Mereka ini, rakyat di Sabah ini amat praktikal ya. Tidak mudah diperkotak-katikkan, tidak mudah dipermain-mainkan dengan janji-janji kosong, janji-janji bulan bintang, ya, janji yang tidak boleh dipercayai, boleh ditepati, lebih-lebih lagi dari pembangkang. Ya. Jadi dakwaan tersebut saya fikir hanya untuk memesongkan perhatian rakyat, supaya mungkin rakyat pengundi di Semenanjung percaya dengan dakwaan tersebut. Jadi percayalah bahwa di Sabah ini kita akan dapat majoriti yang besar, satu kemenangan yang boleh dibanggakan. Datuk, selain daripada Datuk kata keyakinan Datuk Sabah akan mengekalkan apa yang ada dan mungkin juga menambah dengan kemenangan yang besar, sebenarnya apa sebenarnya kekuatan sebenarnya UMNO maksudnya BN di Sabah ni, kekuatan resepi kekuatan yang diguna pakai oleh BN juga UMNO di Sabah ni untuk terus mengekalkan sokongan rakyat kepada parti? Resepinya kita ada manifesto kan. Setiap pilihan raya kita ada manifesto, kita buat janji, dan janji-janji tersebut kita pastikan dapat kita tunaikan. Memang banyak janji-janji dibuat, tapi kita coba sebanyak mana ya. Kita mau 100% ditunaikan, tapi memang sebagian besar dapat ditunaikanlah. Seperti janji-janji yang amat berhormat BRIM, bantuan kepada rakyat, kita dapat tunaikan bukan saja tahun lepas, tapi tahun ini pun kita sedang memberi bantuan tersebut. Dari janji kepada anak-anak sekolah 100 orang telah pun ditunaikan. Dan janji kepada nelayan, petani, subsidi minyak, subsidi benih padi, semua ni ditunaikan. Jadi janji untuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan raya kampung ditunaikan, dan segala apa yang dikehendaki oleh rakyat itu kita sebaik mungkin kita tunaikan, kita tepati. Jadi saya fikir resepi di Sabah ni, satu, janji kita tepati, dan rakyat tidak boleh melihat mana yang kita langsung tidak peduli kan. Mereka terdapat lari daripada kenyataan bahawa kita benar-benar mempunyai satu komitmen untuk membantu rakyat. Itu salah satu daripada resepinya. Keduanya, kita di Sabah ni walaupun daripada pelbagai kaum, kepercayaan dan agama, tapi kita memang menjadi satu contoh yang baik dalam konsep satu Malaysia. Lebih-lebih punya putranya ada yang bukan Islam, ada yang Islam, ada kawan-kawan kita Tionghoa, ada juga sedikit sebanyak orang kaum India. Tapi kita boleh duduk semeja, makan bersama, mengunjungi bila-bila ada hari kebesaran masing-masing, dan kita tidak boleh nampak ciri-ciri perpecahan kalangan kita. Mungkin di negeri lain ada seperti itu, tapi di Sabah di kalangan pucuk pimpinan Parti Barisan Nasional pun kita boleh lihat kerjasama yang amat baik di antara kita semua. Jadi itu yang paling penting lah. Sebahagian daripada resepi yang paling penting lah. Menjadikan Sabah itu kuat, dan saya mempunyai keyakinan yang tinggi melihat kepada keadaan yang saya sebutkan tadi, kita boleh menghadapi pilihan raya ini dengan baik. Kalau kita tengok pembangkang menggunakan strategi itu, pertama mengumpan janji-janji bulan dan bintang, macam-macam janji, termasuk royalty, macam-macam dia janji.
Dan juga membawa kepada politik kebencian. Mana politik kebencian kepada pemimpin BN khususnya. So setakat mana strategi pembangkang ni yang dilakukan ni boleh memperdayakan rakyat? Macam mana Datuk di pandangan? Mereka tidak dapat tembusi dengan menggunakan taktik-taktik kotor, taktik menanamkan kebencian. Sebab di Sabah ni orangnya suka sentiasa dalam keadaan harmoni, tidak bergaduh. Memang keadaan kita dari dulu hingga sekarang. Walaupun pernah kita bertentangan dengan parti-parti pembangkang di kala itu dan sekarang ini dalam Barisan Nasional, tapi kita tidak pernah mewujudkan atau menyematkan semangat kebencian ini. Satu perkara yang aneh dan tidak normal di Sabah ini. Itu yang kita mau elakkan. Satu suasana yang inginkan huru-hara, kita tidak suka. Suasana berdemonstrasi, ya, ini dibenci oleh rakyat Sabah. Macam mana pun orang lain hendak memasang api, orang katakan, batu api ya, tidak termakan oleh orang Sabah. Sebab kita di Sabah, kita suka dengan keamanan, keharmonian, ya, keselesaan. Sebab kerjaan Barisan Nasional mewujudkan satu suasana yang amat baik. Lihat saja apa yang dibuat oleh para pemimpin kita, khususnya yang amat berhormat Perdana Menteri kita, ya, yang bekerja keras untuk mentransformasikan Malaysia ini kepada satu ekonomi yang mampan, yang tinggi pendapatannya, bukan? Apa lagi yang dikendaki oleh kita sebagai rakyat kalau tidak kebaikan semua, kestabilan, ekonomi yang baik, bukan? Pendapatan yang baik, ya. Anak-anak kita boleh belajar ke sekolah dengan baik, ke universiti, ke college, mendapat pekerjaan, pewujudan pekerjaan. Apa lagi? Apa yang kurang? Apa yang hendak dipersembahkan oleh pembangkang? Adakah mereka boleh mempersembahkan yang lebih baik? Itu kita tidak boleh buat memberi jaminan langsung, ya, dengan keadaan mereka itu. Mereka itu yang kucar-kacir, yang bergaduh sesama sendiri. Yang satu cakap hudud, yang satu cakap tidak payah hudud. Bukan? Saya fikir bagi pendapat saya lah, saya ni dari parti USNO, dan USNO itu bubarkan dan kita menyertai UMNO. Saya salah satu daripada yang terawal. Dan yang menyertai parti lain itu memang pada permulaan kita memperjuangkan UMNO di Sabah pun mereka tidak ada di sini. Mereka pun dalam parti yang lain. Bila dia nampak parti UMNO kuat, merintah, mereka pun menyertainya. Kita pun disambut mereka dengan baik juga. Tapi orang-orang seperti ini memang suka lompat-melompat, ya. Sebab mereka tidak putus-putus berangan-angan mau sesuatu yang mereka belum kecapi mungkin. Jadi mereka mencoba nasib mereka, itu kita tidak ada halangan, ya, dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, ya. Tetapi bagi kita di Sabah khususnya, penyertaan beberapa pemimpin yang bukan ramai, mereka ini pun memang suka melompat, biasa melompat. Jadi tidak ada masalah bagi kita. Tidak pun kita rasa terjejas, ya. Sebab seperti kita lihat, mereka yang melompat ini tidak juga semua cuangan-cuangan UMNO itu bubar. Ikut dengan mereka, tidak ada macam itu. Ataupun yang lainnya parti Barisan Nasional.
ada yang melompat, dan tidak juga coan-coangan mereka turut bubar dan menyertai parti pembangkang, tidak ada, adalah satu dua. Jadi saya berpendapat walaupun mereka telah melompat, tetapi keadaan kita boleh tengani dengan baik, sebab ketaatan ahli-ahli kita, khususnya ahli-ahli UMNO dan Barisan Nasional itu sentiasa taat kepada perjuangan parti, sebab mereka tahu UMNO Barisan Nasional ini memang satu parti yang telah membuktikan kebaikan, membawa kebaikan, ya? Dan mereka lihat parti pembangkang ini bukannya satu gabungan yang konkret, kuat, dan mereka pun tidak ada satu kepahaman yang benar-benar diterima oleh rakan-rakan mereka itu dalam pembangkang itu. Sebab mereka tidak dapat memutuskan untuk menggunakan satu logo, ya, masing-masing. Dan PKR dengan logonya, bila masuk pilihan raya nanti pas dengan menggunakan logonya, ya, DAP dengan logonya. Jadi mereka tidak boleh kompromis, tidak boleh buat keputusan untuk menggunakan satu logo. Jadi macam mana kita boleh percaya kepada orang yang tidak boleh bersetuju sesama sendiri sebelum menghadapi atau masuk ke pilihan raya? Sedangkan Barisan Nasional ini mereka membuat keputusan sebelum pilihan raya. Selama ini pun Barisan Nasional satu pakatan, ya, satu gabungan yang kuat menghadapi pilihan raya, kan? Dan mentadbir negara juga, berkongsi kuasa mereka. Jadi macam kita tengok pun, kita dengar pun isu-isu sekarang ni seperti dalam soal pembagian kursi, saya dengar di kalangan pembangkang pun saya ingat mereka pun tidak ada, kemudiannya agak belum sudah ada pandangan. Jadi yang baru-baru melompat parti ini pun ataupun keluar dari Barisan Nasional, mereka pun tidak berparti lagi, belum ada mempunyai parti, cuma mereka ada persatuan, BPS lah, dan satu tu Persatuan Parti Perubahan Sabah. Sabah. Dia bukan parti. Dan mereka tidak boleh menggunakan persatuan untuk bertanding dalam pilihan raya. So, terpulang kepada mereka lah mau jadi parti apa, menyertai parti apa dalam pembangkang. Jadi itu pun samar-samar, ya. Jadi macam mana rakyat nak buat keputusan, memilih orang-orang begini, dia tak boleh buat keputusan juga. Mana kursi siapa yang bertanding pun mereka tidak ada kesepaduan dalam memutuskan sesuatu, ya. Jadi adakah ini akan sepatutnya memberi gambaran kepada rakyat bahawa di kalangan mereka sendiri masih lagi tak ada kompromi untuk pembagian kursi itu. Saya dengar masih lagi belum dimutamatkan. Adakah ini satu yang perlunya rakyat perlu rakyat lihat dan fikir sendiri macam mana kita atau rakyat boleh memilih satu suasana yang seperti yang diwujudkan oleh pembangkang ini. Dalam memutuskan kursi pun mereka tidak dapat buat keputusan. Siapa dalam gabungan itu pun kita tidak begitu jelas lagi. Dan siapa yang sebenarnya ketua, kita pun tidak tahu. Pemimpin pun kita tidak tahu lagi. Bukan saja di peringkat nasional, tapi di peringkat Sabah pun kita tidak tahu siapa. Masing-masing mau jadi ketua menteri lah, kita dengar lah macam itu. Masing-masing mau jadi ketua menteri, masing-masing mau jadi calon. Yang banyaknya yang huru hara di sini nih, yang buat majelis ini, majelis itu, ini saya lihat dan orang semua tahu, cuma mau pertunjukkan dirinya supaya dia dipilih sebagai calon. Promosi ya, masing-masing mau jadi calon. Di kalangan kita tidak ada macam itu. Barisan Nasional tidak ada, UMNO tidak ada seperti itu. Kita cuma kerja. Siapa-siapa calon itu terpulang kepada pucuk pimpinan.
Bila pimpinan memutuskan, semuanya akan akur. Ya. Dan kita pun ada jawatan kuasa disiplin ya. Memang sudah dianjurkan oleh pimpinan. Setiap bahagian atau parlimen itu ada anggota disiplin, siapa yang paling tada atau sabotaj, tindakan akan diambil. Kita akan tegas terhadap perkara itu. Jadi kita boleh lihat di sana sini. Jadi di BN ni, UMNO kita tidak banyak cakap pasal calon. Tidak banyak. Kita kerja. Siapa yang diputuskan menjadi calon, kita akan sokong. Itu kita pembangkang ni di kalangan mereka masih lagi macam tak ada persetujuan, masih lagi ada yang ialah menggunakan cuba memperkudakan masing-masing kan. Tapi saya lihat contoh di Putatan sendiri, kita melihat sejauh mana kesepakatan BN itu sendiri, di mana parlimennya daripada APCO di Dun Tanjung Aru, di PPS, dan then di Petagas tu sendiri, Datuk Seri UMNO, ya. So satu model yang kesepatuan yang mantap lah. Jadi apa yang boleh Datuk katakan lah, cubaan yang mengatakan dia kalangan komponen ni tak dapat bekerjasama dengan ni dakwa-dakwa mereka tu, apa yang boleh Datuk katakan lah? Tidak ada satu petanda yang kita tidak ada bekerjasama atau tidak akan bekerjasama. Kita di Sabah kita dapat tunjukkan bahawa kita semuanya akan bekerjasama. Sedang dan akan bekerjasama. Sentiasa bekerjasama. Sebab tidak ada ruang bagi kita tidak bekerjasama. Sebab kita akan menghadapi pilihan raya ini, kita tahu kalau kita tidak bekerjasama, tidak bersatu padu, kita akan berpecah belah. Kita akan mengalami kekalahan. Ini satu kesedaran yang menebal di kalangan Barisan Nasional. Sebab itu umpamanya di parlimen saya ya, walaupun semua orang mau partinya bertanding, itu biasalah dalam politik. Kita boleh dengar tidak lama dahulu masing-masing mau bertanding situ, bertanding sini. Tapi sekarang dekat-dekat pilihan raya kita tidak boleh dengar gitu. Tidak ada, kita tidak ada tercetus, tidak ada terdengar apapun tentang kita mau ini, kita mau itu, parti ini mau bertanding sini. Ini semua parti, semua pemimpin serahkan kepada pucuk pimpinan. Dan seperti yang saudara katakan di Putatan ini memang kita satu kawasan yang menunjukkan pelbagai parti ya. Di APCO, UMNO dan juga PBS. Bertanding semuanya di bawah lambang Barisan Nasional ya. Jadi sekarang ni kita sentiasa turun ke bawah menyeru rakan-rakan penyokong di di kawasan masing-masing di DUN ataupun parlimen ya, supaya parti-parti atau penyokong-penyokong parti ini bersatu padu, tidak memilih dari parti mana dia datang, asalkan dia Barisan Nasional, kita beri sokongan. Jadi Datuk boleh pesan kepada pembangkang, tak ada gunalah diorang cuba nak adu domba di kalangan komponen BN itu sendiri. Maknanya cuba adu domba tu jangan buang masa, jangan buat kerja sia-sia lah. Buat kerja sia-sia lah. Coba pengadu domba di kalangan kita, Barisan Nasional ini. Kita sudah begitu mantap lah. Jadi kita di Sabah ini sudah dicoba-coba juga. Nah, tapi nampaknya mereka tidak dapat buat apa lah. Mereka coba mau menarik para pemimpin kita keluar, tapi beberapa orang, 1-2 aja lah. Mereka anggap ini akan pecah belah lah. Kenyataannya tidak wujud. Kekuatan BN ni terletak kepada kepimpinan Datuk Seri Najib dengan dia punya transformasi konsep satu Malaysia dia. And then sejauh manakah benda ni dapat menjamin bahawa Sabah kekal sebagai kubu kuat ataupun fake deposit kepada BN pada PRU 3
13 akan datang? Ya, dalam menghadapi pilihan raya atau PU13 ini, rakyat Sabah banyak memikirkan tentang mengapa mereka memilih Kerajaan Barisan Nasional. Selama ini, sejak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Muhammad Najib memimpin kita sebagai Perdana Menteri di Malaysia ini, dia telah banyak membuat perubahan yang menjurus kepada meningkatkan kualiti hidup rakyat, khususnya di Sabah. Ya, umpamanya hari ini pun kita boleh lihat penurunan tahap kemiskinan ke satu tahap yang begitu drastik. Pendapatan rakyat pun diberi tumpuan, kan, dalam mentransformasikan ekonomi kita. Nah, jadi ini adalah satu perkara yang amat dekat di hati rakyat di Sabah. Ya, kita bukan bercakap tentang hal-hal yang merugikan, hal-hal yang tidak ada relevan dengan kehidupan rakyat. Memecah belah masyarakat. Memecah belah masyarakat, berdemonstrasi, ya, bersih sana sini yang tidak ada pokok pangkal, ya. Yang membincang tentang SPR ini tidak adil, bukan? Kita sudah nampak, semua orang nampak SPR ini cukup adil. Kalau tidak adil, takkan beberapa negeri boleh menang. Macam mana dia orang boleh menang? Kita pun macam mana boleh menang? Kalau tak adil, kalau kita tak bersih SPR, tentu Kelantan tak boleh diperintah oleh pembangkang. 23 tahun. 23 tahun. Tak bolehkah barisan ambil tu kalau dia tipu? Tipu boleh lah ambil, kan? Tapi kita tak tipu. Ataupun SPR tu betul-betul tengah-tengah, adil lah. Jadi saya fikir mereka ni, pembangkang ni sengaja mewujudkan sesuatu. Jadi bila mereka kalah nanti, dan mereka tahu mereka akan kalah, jadi mereka kata SPR tak adil lah. Alasan. Berapa banyak perubahan yang dibuat. Sekarang ni rakyat terpaksa pula dicat kukunya. Bila kita mengecat kuku, saya sudah lanjut umur juga ni. Sudah tak berapa kali menghadapi pilihan raya, tak pernah kita cat kuku. Dan adakah kita cakap dulu-dulu ni kita tipu? Yang yang di Selangor tu macam mana PKR menang? Dia tipu. Di Kelantan tu PAS tipu, dia menang. Jadi macam mana? Tak apalah, kita dengar semua ni, rintihan siapa pun, SPR pun dengar. Sekarang nak cat pula kita. Ada orang kampung saya ni membebankan juga ni. Macam ni cakap, dia orang mau macam ni. Khususnya pembangkang mau macam ni, tengok koran-koran dia, kita mesti hantu lah apa semua. Tak apalah, cat lah. Kan? Jadi macam mana lagi? Alasan supaya mereka bersiap sedia untuk kalah. Bila kalah, mereka salahkan SPR. Saya ingin mohon atau merayu kepada para pengundi atau rakyat Malaysia keseluruhannya supaya memikir sedalam-dalamnya. Jangan kita emosional atau emosi, sebab kita ini diberi kuasa, iaitu kuasa mengundi. Satu undi kita itu amat penting, amat berharga, sebab ianya sebahagian daripada pembentukan sebuah kerajaan negara dan juga di negeri-negeri.
Sebab kalau kita salah pilih sebab kita beremosi, sebab kita benci, maka salah undi padalah masa depan kita, anak-anak cucu kita kan. Sebab kita diwariskan oleh nenek moyang kita, menurunkan kerjaan yang baik, dan kita harus meneruskan kerjaan yang baik ini. Kerjaan kita tidak zalim. Kerjaan kita dikenali sebagai sebuah kerjaan yang mementingkan rakyat, membela rakyat. Kita boleh lihat, jangan kita lihat diri kita saja, kita lihat jiran-jiran kita, negara-negara lain yang tidak seperti negara kita, segala-galanya dibantu, subsidinya, uang bantuannya, anak-anak sekolah kita diberi uang sekolah, diwujudkan berbagai bantuan yang tidak boleh dipercakapkan dalam seminit atau 2 minit ya. Jadi mohon supaya kita sama-sama memberi sokongan padu kepada kerjaan Barisan Nasional. Bila kita memilih kerjaan yang baik seperti kerjaan yang ada sekarang ini, kita dapat membantu pemimpin kita untuk mencapai cita-cita negara, untuk membawa ke satu tahap yang lebih baik, lebih membanggakan. Kita dapat naikkan kualiti hidup kita, mentransformasikan ekonomi kita. Apalagi yang kita minta? Apalagi yang diangan-angankan oleh sebuah negara kalau tidak kebaikannya untuk rakyat.